Okay, so semalam kita sambunglah hari ni punya. Okay. Semalam apa orang belajar? Haba pendam Okay. Jadi kat sini, okay, contohnya kita ada naftalina. Naftalina ni okay, dia pepejal. Okay. So naftalina ni pepejal. Bila kita panaskan dia akan melebur kan. Jadi cair. So kat sini yang ada kat sini apa? Yang bahagian yang ni. Yang suhu tetap ni kan. So kat sini adalah pepejal dan cair. Okay, soalan cikgu. Contohnya kalau cikgu buat kat sini 80. Cikgu buat 60 darjah Celsius. Okay, apakah takat lebur untuk bahan naftalina ni? Apa takat lebur dia? Respon. 60. Ya, takat lebur dia 60 darjah Celsius. Macam mana nak tengok takat lebur? Kamu tengok bahagian yang tetap ni. Okay? Yang tetap tu adalah takat lebur. Okey. Kalaulah misalnya cikgu tambahkan lagi. Cair tu cikgu panaskan. So bila dia panas dia kan dia naik. Lepas tu dia akan flat. Kan dia akan tetap. Lepas tu dia naik macam ni. Okey. So yang ni cecair tukar jadi gas. Kat sini keadaan yang ada apa ni? Cecair dengan gas. Okey, lepas tu cikgu buat sini 90 darjah Celsius. Okey, so apa dia punya takat didih? Respon. Takat lebur. 60 darjah. Okey. Takat lebur 60 darjah Celsius kan. So kalau takat didih tengok yang ni lah yang tetap ni. So jawapannya apa tadi? 90 darjah Celsius. Ya, betul. So takat didih dia 90 darjah Celsius. Jadi kat mana nak tengok takat lebur dengan takat didih ni, kamu tengok yang suhu tetap. Boleh? Faham? Faham. Ini untuk naftalina. Untuk naftalina. Naftalina, takat lebur dia 60, takat didih dia 90. Okay, setiap bahan dia adalah takat lebur dengan takat didih dia. Yang ni contoh naftalina. Cikgu tak sure lah takat lebur dia 60 ke 90 kan cikgu hentam je ni. Tapi cara nak tengok takat lebur dengan takat didih dia, kamu tengok bahagian flat dia bahagian yang suhu tetap ni Yang suhu tetap ni. Okey. Kalaulah takat lebur ais. Ni naftalina kan 60. Kalau takat lebur ais berapa? Siapa tahu takat lebur ais? Kosong. Ya, takat lebur ais 0 darjah Celsius. Kalau cikgu tanya takat didih air. Air tu maksudnya air yang tulen tu, air biasa. Kalau naftalina takat didih dia lain, 90 baru dia mendidih kan. Tapi kalau air yang kamu nak buat Maggi. 100. Ya, 100 darjah Celsius. So kan semua bahan dia ada takat lebur dengan takat didih dia masing-masing. Okey. Jadi tunjuk sikit lah dia punya ni. Untuk ais. Kejap apa ni. Contohnya kita ada ais. So ais tu dia akan melebur. Bila melebur dia serap haba ke dia bebaskan haba? Respon. Serap. Ya, dia serap haba. So bila dia serap haba suhu naik. Okey, tengok dia naik. Lepas tu tetap, suhu dia tetap. Lepas tu dah tetap tu dia naik balik. Okey, sekarang ni apa dia punya takat lebur dia? Respon. Takat lebur ais ni berapa? Kosong. Takat lebur ais 0 darjah Celsius. Kan tengok dekat bahagian yang suhu tetap ni, okey? So suhu tetap dia pada 0 kan. Jadi takat lebur ais 0 darjah Celsius. So kat sini yang ada kalau sini ais kan pepejal. Yang kat sini dah jadi cecair.
So yang bahagian yang suhu tetap ni dia ada dua keadaan, iaitu apa tadi? Respon. Perjalanan cair. Pepejal dan cecair. So pepejal dia dalam bentuk ais lah, okey. Ais maksudnya suhu kat sini adalah 0 darjah Celsius. Bila ditukar jadi cecair ni pun 0 darjah Celsius. So benda ni kamu kena tahulah daripada takat lebur ni. Pepejal tukar kepada ais kan. Kejap kenapa ni? Alamak. Okey, kan bahagian suhu tetap ni maksudnya kat sini pepejal dan cecair. Kan, dan cecair. Jadi pepejal dia 0 darjah Celsius, cecair dia pun 0 darjah Celsius. So inilah dia punya takat lebur. Okey. Okay, next. Apa lagi ya? Habis dah ni. Okey. So kalau dalam fizik kita panggil yang bahagian suhu tetap tu apa? Haba apa ni? Haba Berpendam. ya, kita panggil haba pendam. So bahagian ni kita panggil haba pendam. Haba pendam apa ni? Pelakuran ke penguapan? Pelakuran. Haba pendam pelakuran. Yang bahagian ni, yang takat didin ni kita panggil haba pendam. Penguapan. Ya, haba pendam penguapan. Okey. Haba pendam penguapan. Okey, next. Kalau kita nak sejukkan, kita buat proses penyejukan. So daripada cecair disejukkan dia jadi pepejal. Okey, so kat sini dia ada cecair dan pepejal. So kalau cikgu buat kat sini contohnya 20 darjah Celsius. Okey. So cecair ke pepejal ni proses pembekuan. So kalau pembekuan dia ada takat beku. So berapa takat beku dia? Respon. 20. Ya, 20 darjah Celsius ya. So kamu tengok dekat suhu tetap ni. Okey. So kalau dalam fizik ni kita panggil apa ni bahagian suhu tetap ni? Haba apa ni? Haba pendam. Haba pendam apa? Pelakuran. Ya, pelakuran. Saya pergi tukar ke pepejal, haba pendam pelakuran. Okey, so semalam kan cikgu tanya kenapa haba dibebaskan, suhu dia tak turun kat sini. Pelik tak? Padahal kamu sejuk kan? Cecair naftalina ni kan? Kamu sejukkan, kamu sejukkan pada suhu bilik. Kamu biar je kan? So haba dibebaskan. So cecair tu akan menyejuklah menjadi pepejal. So suhu dia sepatutnya turun. Tapi kenapa kat sini suhu dia tak turun? Dalam kimia jawab apa? Apa dalam kimia? Kenapa waktu suhu suhu dia tetap? Suhu dia tak turun walaupun masa tu haba dibebaskan. Sebab apa? Siapa tahu? Mesti ada yang tahu ni, dah belajar kan? Dalam kimia masa tajuk yang first tu. Tak ingat lah. Tak ingat. Tak ingat pula dah. Kalau yang ni kamu ingat tak yang ni? Kenapa suhu dia tetap? Yang ni kalau yang pemanasan ni, kenapa suhu dia tetap? Suhu dia tak naik walaupun haba diserap. Yang ni tahu tak yang ni? Kenapa suhu dia tetap? Suhu dia tak naik. Kan kita hitung. Yang itu kamu tahu pula. Biasalah student dia macam tu lah. Dia tahu yang graf pemanasan ni je. Yang suhu ni tetap. Kenapa suhu dia tetap. Tapi bila masuk graf penyejukan, dia dah tak tahu macam nak explain dah kenapa suhu kat sini tetap. Okey. Yang pemanasan ni suhu dia tetap walaupun haba diserap. Okey, sebabnya haba yang diserap tu bukan untuk menaikkan suhu. Okey, tapi untuk apa? Dia diserap untuk apa tadi ayat kamu tadi? Untuk mengatasi Mengatasi daya tarikan. Daya tarikan apa? Antara atom. antara
atom apa ni? Pepejal Pepejal bertukar menjadi cecair. Kan? Ni jawapan dia. Betul. Okey, sebab itulah suhu dia tak naik sebab haba tu digunakan untuk mengatasi daya tarikan atom-atom pepejal bertukar menjadi cecair. Kan atom-atom pepejal kan dia rapat-rapat kan. Kita nak tukarkan jadi cecair. So, kamu kena perlukan tenaga haba Tenaga haba diperlukan, akan diserap untuk mengatasi daya tarikan antara pepejal yang kuat ni kan. Kan kuat daya tarikan dia sebab tu dia rapat-rapat. So kita kena pecahkan ikatan tu. Tapi istilahnya inilah mengatasi daya tarikan antara atom-atom supaya atom-atom ni dah tak rapat dah. Dia akan duduk jauh. So bila dah duduk jauh-jauh jadilah cecair. Faham? Faham. Okey, tu faham kan? Okey. Yang dalam penyejukan tu pula, kenapa haba yang dibebaskan sepatutnya menurunkan suhu tapi waktu ni suhu dia tak turun. Sepatutnya suhu turun tapi suhu dia tak turun. Sebab apa? Sebab haba yang dibebaskan ke persekitaran. Kan haba yang dibebaskan ke persekitaran sepatutnya suhu dia turun tapi dia tak nak turun sebabnya telah haba yang dibebaskan ke persekitaran telah diseimbangkan. Ingat lagi tak benda ni? Telah diseimbangkan oleh haba yang dibebaskan semasa cecair. Semasa zarah-zarah cecair. Semasa zarah-zarah ataupun atom-atom cecair. Mana-manalah. Okay, cikgu balas zarah-zarah. Semasa zarah-zarah cecair menyusun diri menjadi pepejal. Menyusun menjadi pepejal. Okay, asalnya kan cecair kan zarah-zarah dia jauh-jauh. Okey, ni cecair. So bila dia nak jadi pepejal, dia kena susun diri dia jadi apa? Rapat-rapat. Okey? Masa dia nak susun, nak jadi rapat-rapat ni, dia bebaskan tenaga haba dia bebaskan haba keluar. Okey, dia bebaskan haba keluar masa nak susun jadi rapat-rapat ni. Jadi kat sini nanti cecair naftalina tu masa nak susun jadi pepejal, dia kan nak bebaskan haba. So kat sini kan ada haba, dia bebaskan haba. So ada haba kat dalam ni. So bila ada kat haba dalam ni, macam mana suhu nak turun, betul tak? Faham ke benda ni? Betul. Dia macam ni lah. Okey. Itulah maksud dia. Haba yang dibebaskan ke persekitaran ni telah diseimbangkan oleh haba yang dibebaskan semasa zarah-zarah cecair menyusun menjadi pepejal. Ni telah diseimbangkan. Contohlah kamu buat nak sejukkan naftalina ni, kamu sejukkan dalam bilik yang berekon. Macam tu. Macam mana? Okey. Kamu nak sejukkan dalam bilik yang berekon kan. So sepatutnya nanti suhu dia turun-turun. Tapi macam mana suhu tu nak turun kalau masa tu cecair naftalina ada keluarkan haba. So boleh turun tak suhu tu? Tak boleh. Okay, kan? Sebab itulah suhu tu dia tak nak turun. Dia tetap macam ni sebab masih ada haba sikit-sikit yang dikeluarkan oleh cecair masa nak susun jadi pepejal tu. Okay, sebab tu suhu tu dia tak boleh nak turun. Dia macam ada haba sikit-sikit. Sebab tu suhu tu jadi tetap. Faham tak? Faham? Faham. Benda ni korang belajar dalam kimia kan? Betul tak? Kan? Betul. Haba yang dibebaskan ke persekitaran telah diseimbangkan. Okay? Ni perkataan diseimbangkan ni. Ataupun serupa macam kamu pasang aircon kat rumah. Kan? Kamu nak rumah kamu sejuk kan? Nak pasang aircon tapi kamu buka
Sepatutnya suhu turun kan bila pasang aircon. Tapi kamu buka pintu, kamu buka tingkap kan. Buka pintu, buka tingkap apa semua. So boleh tak rumah kamu sejuk? Kau dah buka pintu. Tak boleh. Tak boleh Ustazah. Tak boleh kan. Lala rumah tak sejuk kan. Buang carbon je. Pasang aircon tapi buka tingkap, buka pintu kan. Lala haba masuk kan. So macam mana suhu rumah tu nak turun, nak sejuk. Lala panas juga kan. Itulah. So perumpamaan dia macam ni lah. Itulah maksud dia haba yang dibebaskan ke persekitaran. Dia seimbangkan pula dengan haba yang dibebaskan oleh zarah-zarah cahaya nak jadi pepejal. Sebab itulah suhu dia tak turun. Okay. Tapi dalam fizik dia tak tanya pun sebab ni. Cikgu saja dia beritahu. Okay, dalam fizik kamu hanya perlu tahu kat sini berlaku haba pendam pelakuran. Maksudnya haba tu tak dibebaskan tapi dia dipendamkan. Itulah jadi tetap macam tu. Dia lebih tu dalam fizik jawapannya macam ni lah, haba pendam pelakuran. Faham ke ni? Faham. Faham Ustazah? Okay. So dalam ni haba pendam pelakuran ni dia ada dua kan, pelakuran dengan penguapan. So kat sini apa masuk haba pendam tentu? Tentu ni kan maksudnya untuk bahan 1 kg. Sebab itulah ayat dia kuantiti haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kg. Bahan itu daripada pepejal kepada cecair ataupun sebaliknya, ataupun daripada cecair ke pepejal tanpa sebarang perubahan suhu. Okey, itu haba pendam tentu pelakuran. Kalau haba pendam tentu penguapan macam mana? Kuantiti haba yang diperlukan dia sama je macam ayat atas. Okey, untuk menukar 1 kg bahan itu daripada apa? Respon. Cecair ke gas. Ya, cecair ke gas. Okay. Cecair kepada gas atau sebaliknya. Sebaliknya tu maksudnya daripada gas kepada cecair lah. Tanpa perubahan suhu. Okay. Tanpa perubahan suhu. Okay. So itulah dia. Okay. Haba pendam penguapan dengan haba pendam pelakuran. Okay. Jadi kat sini kita ada formula nak kira tenaga haba. Okey, formula nak kira tenaga haba yang berkaitan dengan apa ni? Haba pendam ni yang tak ada perubahan suhu ni. So formula ni adalah Q sama dengan ML. So Q tu apa? Q tu adalah tenaga haba. Unit dia apa tenaga haba? Joule. Unit dia joule J besar. Okay, J besar. Lepas tu M tu adalah mass, jisim. So unit dia, unit apa kalau jisim? kg. Okay, unit kg. L tu adalah haba pendam tentu. So haba pendam tentu tengok sama ada dia pelakuran ke ataupun dia penguapan. So ada dua jenis. Jadi kat sini kita try jawab soalan kira-kira. Mana soalan kira-kira? Okey. Contohnya ni pelakuran ni. Ni apa benda lah? Okey, tak ada apa graf. Okey, pelakuran daripada ais nak tukar jadi air ataupun air nak tukar jadi ais. Okey. Macam nak kira dia punya haba pendam pelakuran. Macam nak kira haba pendam pelakuran. So, kita pakai formula Q sama dengan ML. Cikgu nak kamu kira ni haba pendam pelakuran L ni. So nak cari L macam mana L? L sama dengan Q per M. Okey, so Q tu tenaga haba. Okey, kita nak ambil tenaga haba yang mana ni? Daripada ais tukar kepada air. So tenaga haba dia diserap. Sebanyak berapa? Respon. 3/34 darab 10/5. Okey, so masuk formula 3.34 darab 10 kuasa 5 Joule bahagi dengan mass jisim ais ni berapa? 1 kg. 1 1 kg.
So kamu akan dapat jawapan dia 3.34 darab 10 kuasa 5 Joule kg negatif 1. So inilah dia punya haba pendam tentu pelakuran. Okay, haba pendam tentu pelakuran. Tak kisahlah ais tukar kepada air ke ataupun air tu menjadi ais ke. So haba pendam tentu pelakuran, inilah nilai dia 3.34 darab 10 kuasa 5 Joule kg negatif 1. Okay, next. Kalau nak kira ni lah. Ni penguapan. Nak kira haba pendam tentu penguapan. So sama je formula dia, Q sama dengan ml. So L sama dengan Q per M. So kita ambil lah yang ni. Okay, air tukar kepada steam. Steam tu gas lah. Okay, jadi tenaga haba dia diserap oleh air nak jadi steam. Jadi berapakah tenaga haba yang diserap? Respon. Berapa? 2.26 darab 10 kuasa 6. Okay, 2.26 darab 10 kuasa 6 Joule bahagi dengan jisim. Jisim air ni 1 kg. So, bila bahagi dapatlah 2.26 darab 10 kuasa 6 Joule kg negatif 1. So, inilah dia haba pendam tentu penguapan. Okay, tak kisahlah air tukar gas ke ataupun gas tu tukar balik jadi air ke. Dia punya nilai dia sama, okay. Iaitu haba pendam tentu penguapannya banyak ni untuk 1 kg. Faham ke? Okay. Tapi biasanya dalam soalan dia akan bagi nilai haba pendam tentu So kamu just masukkan nilai je, masukkan je lah nilai dia. Okay, lagi apa lagi? Next. Okay, kita buatlah contoh 6. Okay, sekejap ni apa benda ni? Oh, dia nak panaskan air. Okay. Okay ni. Hitungkan masa yang diambil sebuah pemanas untuk menukarkan 2 kg ais pada 0 darjah Celsius kepada air 100 darjah Celsius. Oh, hitungkan masa yang diambil. Hitungkan masa. Sekejap Maksudnya kan kita ada pemanas. Kita gunakan pemanas. Okey, inilah dia pemanas dia. Ni pemanas ni. Pemanas rendam ni. Okey, dia akan panaskan. Dia akan panaskan apa ni? Dia akan panaskan ais. Okey, sekejap. Dia nak panaskan ais. So nanti ais tu, okay, bayangkan dalam ni ada ais kan? Ada ais, ketulan ais. So bila dia panaskan ais, ais tu akan buat apa? Respon. Cair. Ais tu dia akan melebur kan? Dia akan melebur menjadi cecair. Ais tu akan melebur menjadi cecair. Kemudian lepas dah melebur jadi cecair, kemudian dia akan panaskan lagi sampailah cecair tu menjadi berapa darjah Celsius? 100. Dia akan panaskan sampailah cecair tu menjadi 100 darjah Celsius. Allah, sekejap dia akan panaskan. Okey, tadi ais melebur dia jadi air. Okey, dia lebur jadi air. Okey, so bila dia lebur, peleburan, mestilah ada takat lebur, betul tak? Berapa takat lebur dia? Takat lebur untuk ais? 0. Okey, 0 darjah Celsius. So bila dia melebur jadi air, air tu pun 0 darjah Celsius. Kemudian dia bagi lagi haba, dia panaskan lagi sampailah air tu menjadi 100 darjah Celsius. Okey, so inilah proses dia. Okey, daripada melebur ais kepada air, kemudian air tu dipanaskan sampailah jadi air 100 darjah Celsius. Okey, so berapakah tenaga haba yang digunakan dalam peleburan ni Dan juga berapakah tenaga haba yang digunakan masa nak panaskan ni sampai 100 darjah Celsius. Okey. So macam nak kira? Kita pakailah formula. Formula apa ni? Daripada ais 0 darjah Celsius dia melebur nak menjadi air yang 0 darjah Celsius.
So formula nak kira tenaga haba pakai formula apa ni? Q sama dengan MC theta ke Q sama dengan ML? Respon. Q sama dengan MC theta. Q sama dengan MC theta, tapi kat sini tak ada perubahan suhu. Kan daripada 0 darjah Celsius ke 0 darjah Celsius, suhu dia tetap So kalau graf dia macam ni kalau ni dia tetap ni, dia tetap. Lepas tu boleh naik. So suhu tetap. Jadi bila suhu tetap, kita panggil apa? Haba pendam. Apa pendam? Ya, kita panggil haba pendam. So kalau haba pendam, formula apa nak pakai? Q sama dengan MC theta ke Q sama dengan ML? Q sama dengan Q sama dengan ML. Ya, Q sama dengan ML. So L tu haba pendam. Haba pendam apa ni? Ni haba pendam penguapan ke pelakuran ni? Daripada ais kepada ais tukar air. Pelakuran. Ya, haba pendam pelakuran. So dalam soalan, So dalam soalan ada kan haba pendam pelakuran dia bagi. Ada ni, haba pendam pelakuran ais dia bagi dah 3.4 darat 10 kuasa 5 Joule. Kg negatif 1. Okey. Cuba kira. Berapa? Dah kira dah. M jisim. So jisim ais berapa jisim ais? 2 kg. So 2 kg. Lepas tu haba pendam tentu pelakuran 3.4 darat 10 kuasa 5. Okey, 3.4 darat 10 kuasa 5. So berapa dapat? Berapa Joule? Dah kira dah. Ada ke kalkulator? Tak ada. Okey, berapa Joule? Nah, 680,000 saja. 680? Sekejap saja. Saya silap tekan saja, saya silap. Okey, kira balik. Dah, kira dah. Berapa? 680,000. Ya, 680,000 Joule. So inilah tenaga haba yang diserap semasa ais nak tukar jadi air. Okey, dalam peleburan tenaga haba yang diserap ni sebanyak 680,000 Joule. Okey, lepas tu dah dapat air, kemudian air tu kita akan panaskan sampai 100 darjah Celsius. Daripada 0 darjah Celsius ke 100 darjah Celsius. Jadi formula apa nak guna kat sini? Kalau ada daripada 0 darjah Celsius dia naik 100. Formula yang mana? Q sama dengan ML ke Q sama dengan MC theta? Q sama dengan MC theta. Ya, Q sama dengan MC theta. Okey, sebab ada perubahan suhu kan. Kamu ingat ni je, kalau ada perubahan suhu, kamu guna formula Q sama dengan MC theta. Tapi kalau tak ada perubahan suhu, kan macam takat lebur ni kan, peleburan. Bila peleburan mesti ada takat lebur. Takat lebur dia ais kepada air. So suhu dia akan sama kan. Sebab tu suhu dia tetap. Kan suhu dia tetap. Bila suhu dia tetap, tiada perubahan suhu. Bila tiada perubahan suhu, pakai formula yang ni Q sama dengan M, L. Faham ke? Faham. Okey. So kiralah yang Q sama dengan MC theta tu. Jadi Q sama dengan MC theta. Baik, kenapa ni? Sekejap. Tak boleh. Okey. So M, jisim dia. Berapa jisim dia? Jisim air. Tadi ais 2 kg. So kalau jadi air, mestilah berapa kg? Kalau ais 2 kg. Kat sini ais dia 2 kg. So kalau tukar jadi air, mestilah berapa kg?
2 kg. 2 kg. 2 kg jugalah, okey. So yang ni pun bila dah dipanaskan sampai 100 darjah Celsius pun air ni pun masih 2 kg juga. 2 kg je lah. Okey, jadi jisim air adalah 2 kg. Kemudian muatan haba tentu. Dia bagi tak muatan haba tentu? Dia Bagi. okey. 4.2 darab 10 kuasa 3. Lepas tu perubahan suhu. Perubahan suhu. Suhu tinggi tolak suhu rendah. Berapa perubahan suhu dia? Suhu tinggi dia 100. 100. 100. Suhu rendah kosong. 100 tolak kosong, 100 lah. Okey, so masuk. Dapat berapa? 2 darab 4.2 kuasa 3 darab 10 kuasa 3 darab 100. Okey, berapa joule? 840,000. 840,000 joule. Jadi untuk keseluruhan eksperimen ni daripada ais dia melebur menjadi air, lepas tu dipanaskan sampai 100 darjah Celsius. So berapa jumlah tenaga haba yang diserap dalam eksperimen ni? Tadi masa melebur 680,000, and then tambah pula dengan tenaga haba yang diserap, nak naikkan suhu tu 840,000. So berapa jumlah dia? Tenaga haba yang diserap keseluruhannya berapa? So kamu tambahkan 680,000 joule tambah 840,000 joule. Berapa semuanya? Berapa? 680,000. 1,520,000. Ya, 1,520,000 joule. Inilah keseluruhan tenaga haba yang diserap, okey, oleh ais nak menjadi air. So kamu kena ingatlah bila ais nak dipanaskan menjadi air, mestilah ada berlaku peleburan. So mestilah ada takat lebur, mestilah suhu dia sama. Pakailah formula Q sama ml. Nanti suhu dia naik, pakai formula Q sama MC theta. Nampak tak benda ni? Nampak? Nampak. Nampak kan? Okey, soalan tanya, hitung masa yang diambil untuk pemanas itu. Okey, pemanas tu fungsi dia nak panaskan ais sampailah jadi air. Dia nak bekalkan tenaga haba kan. Pemanas fungsi dia nak bekalkan tenaga haba. So dia bekalkan tenaga haba berapa ni? Dia bekalkan tenaga haba banyak ni lah. 1,520,000 ni. Okey, so berapakah masa pemanasan tu yang dia dah buat ni? Jadi kita pakai formula apa untuk pemanas ni? Semalam dah belajar pemanas. Untuk pemanas rendam ni, formula dia apa? Dia bekalkan tenaga haba kan? Tenaga haba E, energy. Lepas tu dia ada power P sama dengan E per T. P tu power. Power dia 1 kilowatt. 1 kilowatt dalam gambar ni 1 kilowatt ke? Tak cakap okey. Power dia 1 kilowatt. So tukar kepada watt. 1 kilowatt tukar kepada watt berapa? Unit SI. 1 kilowatt. Kilowatt tukar kepada watt. 1,000. 1000 watt. Okey, jadi kamu dah tahu dah power dia 1000 watt. Tenaga haba yang dibekalkan kamu dah tahu dah 1,520,000 joule. So boleh tak kira masa? Boleh? Boleh. Cuba cari berapa masa dia. T sama dengan E per P. E tenaga haba 1,520,000 joule bahagi dengan power 1000 watt. Okey, ni tak nak buat unit pun tak apa yang ni. Nanti kamu tahu kan masa dia unit dia apa. Okey, cuba bahagi dapat berapa ni? Potong. 1,520. Apa unit dia ni? Masa. Saat. Ya, saat. So 1,520 saat.
Okey, masa yang digunakan untuk pemanas ni membekalkan tenaga haba sebanyak ni 1,520,000 untuk diserap oleh ais menjadi air yang 100 darjah Celsius ni. Faham ke? Faham. Faham. Okey, faham. Kita buat contoh 7 pula. Okey. Suatu pepejar berjisim 2 kg dipanaskan dengan sebuah pemanas 400 watt. Okey, graf suhu melawan masa. Okey, anggaplah tiada haba yang hilang ke persekitaran. Okey, apakah yang berlaku kepada kawasan AB? Ni fizik pun dia tanya juga macam kimia juga ni. Kenapa, apa yang berlaku pada AB ni? Kenapa? Haba pendam. Haba pendam. Oh ya. Oh tak, tapi dia nak terangkan. Tak, dia nak jawapan yang macam kimia yang ni. Bagilah jawapan kimia. Terangkan apa yang berlaku pada kawasan AB, suhu dia tetap kerana kenapa suhu dia tetap? Haba yang diserap untuk mengatasi daya tarikan antara atom-atom pepejar bertukar menjadi cair. Okey. Suhu dia tetap kerana haba yang diserap bukan nak menaikkan suhu kan. Haba yang haba yang lah. Haba yang diserap bukan nak menaikkan suhu tapi digunakan untuk mengatasi daya tarikan. Kamu sebut daya tarikan zarah-zarah ke daya tarikan atom-atom? Zahra. Zarah-zarah. Zahra. Okey, zarah-zarah pun boleh juga. Okey, suhu tetap kerana haba yang diserap digunakan untuk mengatasi daya tarikan zarah-zarah pepejar kan? Ni pepejar kan? Betul. Cakap tak pepejar? Dia dah cakap pepejar. Ni pepejar. Okey, suhu dia tetap kerana haba yang diserap digunakan